Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang perempuan suara tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Mai jauh mai. Jenuh naik flight turun-turun sampai. Baik, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Bismillahi masyaallah la yasufu khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bihasanatin illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بالكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى هدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوبه سبحانه وتعالى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أمين أمين يا رب العالمين. أما بعد, yang saya hormati lagi saya kasihi, terlebih dahulu jazakumullahu khairan jazak kepada pengacara majlis kita, Tuan Bilal kita. Dia kata baru dilantik hari ni, baru tahu. Dan subhanallah, jazakumullahu khairan jazak kepada ahli jawatan kuasa surau serta juga yang mana pihak yang terlibat secara langsung dan juga tidak langsung dalam menjayakan program kuliah duha yang pertama sekali pada tahun 2022. Betul? Saya salah, minta maaf. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tahniah saya ucapkan. Dan yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau yang baru balik daripada umrah, subhanallah, moga-moga umrah yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, juga ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semua sihatlah? Orang perempuan tak sihat dah tu. Tanya, tak tahu lah Ustaz. Kami nak pi shopping Ustaz, Ustaz ada buat kuliah apa dah. Contoh-contoh. Baik, tamam. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulakan berkaitan tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan hati yang mati, saya nak ibu-ibu, ayah-ayah ikut saya boleh? Selawat atas Nabi boleh? Boleh lah. Angguk dengan tak mengangguk tuan-tuan. Baik, khair, tamam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayuh, alhamdulillah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab apa kita kena banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita masuk dalam tajuk yang utama kita pada hari ini. Sebab balik dalam surah Al-Ahzab, Allah habaq kat kita, Allah cerita kat kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita tengok tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, subhanallah, bila kita selawat sekali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan para malaikat akan selawat dekat kita. Tuan-tuan bayang tak, kita duduk selawat, Allah topak selawat kat kita. Bila Allah selawat topak kat kita, ni lagu mana?
Dalam hadis kata Rasulullah, Allah selawat kepada kita dengan Allah menurunkan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Apa itu rahmat? Kasih dan sayang Allah bagi dalam kehidupan kita. Tuan-tuan tak mau ke subhanallah Allah bagi kasih sayang dalam kehidupan kita? Sedangkan tuan-tuan, dalam satu hadis, satu hari ada satu orang tu sahabat Rasulullah yang tugas dia bila Rasulullah mai, dia ni cerita dia satu orang sahabat, dia akan pegang capal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa dia nama ni? Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud ni cerita dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku nak tanya satu amalan yang boleh meletakkan nilai kecintaan Allah kepada diri kami." Boleh faham tuan-tuan? Kita hidup dekat dunia ni, kita nak apa? Kita nak Allah sayang kat kita, kita nak Allah kasih kat kita. Serupa kita lah tuan-tuan. Hidup dekat dunia ni, kita nak orang semua suka kat kita. Sungguh tak sungguh? Tapi subhanallah, hakikatnya yang dipanggil makhluk, yang dipanggil hamba, yang dipanggil manusia, acap sekali, sering kali tuan-tuan tahu apa dia? Manusia ni, dia bila dia tengok orang buat baik, dia seronok, betul tak betul? Tapi subhanallah, bila dia tengok ada manusia ni dia buat sikit je, orang Penang kata wushi ada buat salah. Tahu wushi tu buat sikit, tuan-tuan tak faham pula. Wushi tu kecil ada buat salah, sehingga kan dia melupakan kebaikan, dia ingat kejahatan tersebut. Tu dinamakan apa? Manusia. Saya lah tuan-tuan. Tuan-tuan semua orang-orang baik, orang yang beriman, ahli syurga. Amin. Amin lah, kuat sikit, tak masuk syurga menyenah lah, amin ha? Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kata kita selawat Nabi, Allah bagi rahmat. Malaikat pula bila kita selawat kepada Nabi sekali, malaikat selawat kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nas. Bermakna malaikat selawat kepada kita dengan malaikat buat apa? Ya Allah, ampunlah dosa orang ni. Sebab apa? Sebab dia banyak selawat dan salam kepada kekasihmu. Siapa dia kekasih Allah? Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan bayang tak, kita selawat tadi sekali ya, Allah balas kita 10 kali rahmat Allah. Malaikat minta ampun dosa kepada siapa? Pada kita, satu makhluk Allah yang tak ada langsung dosa, minta dekat Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Berapa kali dia pun minta? 10 kali tuan-tuan. Tuan-tuan tak seronok kan selawat tadi 2 kali ya tuan-tuan? Itu yang berbalik. Amalan yang pertama sebelum masuk tajuk utama, tuan-tuan, setiap hari subhanallah banyakkan selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ya 20 kali. Tu dia. Kalau orang Penang kata ulok 20 kali, kacau tuan-tuan. 20 kali ni apa? 10 kali pagi, 10 kali petang. Ni faham tuan-tuan? Sebab apa? Syafa'atul yaumil qiyamah. Dapat apa? Syafaat di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Baik, tamam. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ni baru nak masuk. Okey, baik. Dalam kitab Nasaihul Ibad, satu hari tuan-tuan, subhanallah, ada satu orang ulama sufi yang sangat-sangat masyhur yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni tuan-tuan bayangkan, bila mana dia pergi ke kota Basrah, dia pergi ke kota Basrah. Waktu tu penduduk kota Basrah tengok Ibrahim bin Adham main, dia kata, "Allah, dia ni memang orang-orang yang hebat." Boleh faham tak tuan-tuan? Serupa kita lah, bila ada orang yang hebat main kepada kita, subhanallah, kita raih tuan-tuan. Contoh tadi saya main, ustaz main makan karipap, ustaz main makan mihun, ustaz main kedarah kopi, ustaz main kedarah ayak Milo, ustaz main kedarah ayak teh, aku nak minum ayak mana pun tak tahu tuan-tuan. Sampai nak abang Tuan Imam kata, ustaz ada 2 ayak, 3 ayak, ayak Milo, ayak kopi, TO. Saya kata ayak kopi. Tengah masjid saya pergi, ustaz nak ayak apa? Ayak TO ke kopi? Kopi. Ustaz lagu macam orang tua. Kacau tuan-tuan. Tuan-tuan nak abang apa tuan-tuan? Subhanallah. Nak bagi tahu, bila orang datang ke rumah kita kena raih. Boleh faham tuan-tuan? Bila kita raih tu, kalau kita tengok Ibrahim bin Adham diraih oleh penduduk kota Basrah, sangat-sangat hebat. Sampai kan bila mana Ibrahim bin Adham sampai ke kota Basrah, tuan-tuan tahu tak dia pun nak tanya apa?
Depa nak tanya soalan. Tuan-tuan jangan ni pula. Depa tu orang Penang tu dia orang panggil kira ramai lah. Orang ramai depa ni kalau nak panggil depa nak tanya soalan kat Ibrahim bin Adham. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, subhanallah, waktu tu boleh kita ambil sikit. Bila orang yang hebat datang ke tempat kita, ulama bukan ulak dalam semak, boleh faham tak tu? Ulama lain, ulak dalam semak lain. Ni ulama. Bila orang yang berilmu mai kat tempat kita, subhanallah, kita kena ambil dua keberkatan. Tuan-tuan tahu berkat ni apa dah? Berkat ni sebab kita mudah-mudahan apa yang kita tanya Allah bagi rahmat dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bila orang mai ke tempat kita, buat dua benda ni. Orang tu siapa dia? Orang yang alim, orang yang berilmu, hak tu kena ambil. Apa dia? Hak yang pertama, kena tanya soalan. Soalan apa? Tanyalah soalan apa-apa sekalipun, mudah-mudahan dapat keberkatan dalam kehidupan kita. Orang yang bertanya dapat keberkatan, orang yang menjawab juga akan dapat keberkatan yang kedua. Yang kedua apa pula? Bila orang yang baik, orang yang berilmu datang ke tempat kita, tuan-tuan tahu minta apa? Minta doa Ustaz dekat saya ni. Saya ni cerita dia dah lah handsome. Siapa dia tu? Ustaz Azizi lah. Contoh tuan-tuan kan. Minta Ustaz doa boleh tak? Habis pada tu subhanallah. Sebab apa minta doa? Sebab ulama ni dia banyak minta apa? Dia banyak buat beramal daripada kita. Tuan-tuan bayang tak? Al-Imam Ahmad bin Hanbal solat sunat malam dia sebanyak 500 kali solat sunat malam. Sampaikan waktu dia tak sihat, tuan-tuan tahu dia kurang daripada 500, 250. Kita tuan-tuan solat sunat malam, bukan tuan-tuan lah, orang lain, saya nak solat sunat malam ni tuan-tuan, subhanallah, sangat-sangat berat. Betul tak betul? Bukan 250, nak buat satu rakaat pun menerak, terterak tuan-tuan, merangkak terus tuan-tuan. Nampak katil ke? Nampak sejadah. Katil dulu tuan-tuan. Sebab apa? Hak tu yang paling simple orang Penang kata. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, cerita dia apa? Ambil dua benda ni. Bila orang baik mai tempat kita, orang yang berilmu mai tempat kita, yang pertama tanya soalan. Yang kedua, minta doa. Doa kat siapa? Doa kat diri kita boleh, doa kat keluarga kita boleh. Sebab apa kita minta doa kat mereka ni? Sebab amalan mereka lebih hebat daripada diri kita. Bukan kita ni tak hebat lagu mana, tapi kita nak meletakkan orang yang senantiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika mana Ibrahim bin Adham dia mai dekat kota Basrah tau. Bila dia mai kat kota Basrah ni, habis pada tu subhanallah, semua nak bertanya soalan kat dia. Tuan-tuan tahu soalan dia apa dia bertanya? Dia kata apa? Satu orang lelaki dia tanya, wahai Ibrahim bin Adham, ni aku nak tanya dekat hang ni, yang mana kami ni duk buat amalan cukup banyak dah. Kami duk bersedekah, kami duk kalau kira jumpa orang kami bagi salam, kami ni buat apa yang Allah suruh, kami tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Sampai tara ni nak abang apa dia tuan-tuan? Dia kata apa? Apa yang kami minta ke Allah sampai ke hari ni kami tak dapat. Boleh faham tuan-tuan? Minta ke Allah sebab apa Allah tak kabulkan dalam keadaan doa kami. Bahkan setiap apa yang kami buat ni tidak ada langsung sakinah. Tuan-tuan tak sakinah ni siapa dia? Bukan sakinah sebelah rumah tuan-tuan. Sakinah ni ketenangan. Bila tenang ni apa dia? Bila kita buat satu-satu perkara, hati kita seronok. Tuan-tuan tahu sakinah ni tenang lagu mana? Kita buat amalan, esok-esok ni kita nak tambah lagi amalan kita. Contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan hari ni subhanallah solat sunat duha 2 rakaat hari ni. Esok ni nak top up lagi 4 rakaat. Nampak tu? Hak tu apa? Ketenangan yang Allah bagi, keberkatan amalan yang kita buat ni hanya saja meletakkan diri kepada siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah la aliyyil azim. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tengok ketika mana Ibrahim bin Adham ditanya soalan tersebut dan sampaikan Ibrahim bin Adham ditanya, wahai Ibrahim bin Adham, hang takkan tak tahu kot dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-60 Allah habaq dekat kita dalam kalam-kalam Allah. Allah kata apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Siapa doa kat aku, ku ni balik pada siapa? Allah. Siapa minta kepada aku, ku balik pada Allah. Siapa yang memohon kepada aku, astajib lakum. Allah akan makbulkan permintaan dan juga apa? Hajat-hajat kita. Tetapi subhanallah tuan-tuan, dalam kalam Allah ni Allah cerita apa lagi? Innal ladzina yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa yang sombong dengan Allah, siapa yang riak dengan Allah, tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran ni haba apa? Siapa yang tak mau minta doa langsung ke Allah, maka orang ni Allah kata jahannama dakhirin, masuk dalam neraka jahannam, duduk dalam keadaan apa? Cukup-cukup siksa. Wa'iyyazubillahi min zalik. Ni siapa tanya? Pemuda yang duduk, satu orang lelaki yang duduk kota Basrah tanya Ibrahim bin Adham. Tuan-tuan bayang tak? Ibrahim bin Adham kata, nak tahu tak sebab apa hati kita hari ni jadi hitam? Tuan-tuan tanya diri kita lah. Jangan duk tanya pula, hang pasal apa hati hang jadi hitam, hati aku jadi roseh. Hak tu jadi jam tuan-tuan. Orang Penang kata, kalau orang duk tanya macam tu tuan-tuan, orang Penang kata sir punya perangai. Tuan-tuan, sir ni apa? Something wrong somewhere ni punya perangai, tuan-tuan. Tuan-tuan, subhanallah, sampai kan kata Ibrahim bin Adham, tahu tak sebab apa doa kita tak dimakbulkan oleh Allah? Tahu tak sebab apa bila kita buat satu-satu amalan tak ada langsung sakinah, tak ada langsung ketenangan, tak ada langsung kita rasa syok, tuan-tuan. Syok ni lagu mana? Seronok, tuan-tuan, nak buat amal ibadat tu. Maka kata Ibrahim bin Adham, hak yang pertama, matat qulubukum min ashratin asya'a araftumullahu wa lam tuaddu al-haqqa. Hak pertama apa dia, tuan-tuan? Sebab hati kita hari ni duk jadi hitam, doa kita tak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, disebabkan ni mulut kita hari ni, tuan-tuan, cakap kenai Allah, tetapi kita tidak langsung menunaikan tanggungjawab dan hak-hak kita kepada apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, nak abang apa hari ni? Tengok kita hari ni, subhanallah, nak tahu tanggungjawab kita nak menunaikan segala perintah dan juga hak-hak Allah ni, tuan-tuan. Ni hati kita duk hitam jadi macam ni, tuan-tuan. Mulut duk kata apa dia? Mulut duk kata kenai Allah, tapi hari ni hati dalam keadaan tidak meletakkan keyakinan kita balik kepada Allah. Tuan-tuan tengok hari ni sebab apa iman kita kuih naik kuih turun. Tahu tak? Kuih tu bukan kuih bahulu tak, bukan kuih tepung kuih tak. Dia nak abad semakin naik semakin turun. Tahu tak sebab apa? Sebab iman kita ni ada tiga benda. Tuan-tuan kena ingat, saya ada benda ni, tuan-tuan pun ada benda ni. Apa dia kata Imam Al-Ghazali? Al-imanu ma'rifatu bil qalbi. Ataupun dalam hadis Rasulullah kata al-imanu ma'rifatu bil qalbi. Iman ma'rifah, bermakna ma'rifah percaya. Percaya ni apa? Yakin apa dia? Ma'rifatu bil qalbi. Wa qaulun bil lisan. Keluar daripada mulut kita ni, itu adalah iman kita. Meyakinkan dalam hati kita, itu adalah iman kita. Wa amalun bil arkan. Segala amalan yang hari ni kita buat, itu adalah iman kita. Hari ni kalau kita tak yakin dengan apa yang Allah tetapkan, iman kita akan semakin turun. Dan subhanallah, wa qaulun bil lisan. Kalau mulut kita hari ni keluar, ayah-ayah, ibu-ibu, daripada benda yang tak baik, iman kita daripada meningkat akan turun. Dan juga kata Rasulullah, wa amalun bil arkan. Setiap segala akhlak hari ni, tuan-tuan, hari ni main surau, tuan-tuan. Subhanallah. Sebab apa? Sebab nak meningkatkan keimanan kita. Betul tak? Betul. Sebab apa main surau ni? Ada ustaz tu kuliah 2 hari ni. Alah, pakai spek mata handsome tu. Ustaz Azizi lah. Saya lah, siapa lagi, tuan-tuan? Siapa nak up dari saya lagi? Nak abang apa, tuan-tuan? Nak abang cerita dia main sebab apa? Sebab nak dapat iman kita yang naik. Sebab bila kita buat benda-benda yang tak faedah ni, tuan-tuan, iman kita kuih turun. Sampai kan bila orang buat kebaikan depan mata kita, kita tidak melihat kebaikan tetapi melihat keburukan. Contoh apa? Orang sedekah, tapi dalam hati kita, dia ni cerita dia sedekah, bukan sedekah ikhlas ni, sedekah nak cerita ke orang. Tuan-tuan bayang tak, ada satu masjid, saya pergi kuliah jemputan, tuan-tuan. Bila duduk habis sembahyang solat sunat qabliyah maghrib ni, tuan-tuan, ada seorang Pak Long ni mai kat saya. Tuan-tuan tahu dia mai apa?
Dia kata, ustaz tahu tak, hak kipas dengan kapet ni saya yang wakaf. Kepala otak hang. Geram tuan-tuan. Orang tak tanya apa tuan-tuan. Hang wakaf tak wakaf, aku tak jantung, aku tak main ambil tahu. Boleh faham tak tuan-tuan? Dia sampai dia bang, ustaz tahu bil elektrik ni bulan-bulan saya yang tanggung. Astaghfirullahalazim. Tak tanya apa tuan-tuan cerita dah. Tak payah duk abang lah pasal duk bayar ke apa. Sebab apa? Tu yang kata mana ma'rifatu bil qalbi. Biar hati kita buat amalan ni, biar Allah je yang tahu. Sampai nak habaq ni, siapa nak habaq? Tuan-tuan jangan risau. Bila kita buat kebaikan yang akan maklum kepada orang-orang yang di sekeliling kita, siapa dia? Hak tu tugas Allah Ta'ala. Apa dia kata Nabi SAW dalam kitab Tanbih? Siapa-siapa yang buat kebaikan, Allah akan kabarkan 3 makhluk. Ni tuan-tuan jangan risau, buat baik ni tak perlu cerita ke orang lah. Nak sedekah pun nak abang kau orang, beli Tupperware pun nak abang kau orang. Spok cuma tuan. Boleh faham tak tu? Beli tudung pun hantar tak mah. Hari ni aku beli tudung apa dah? Tudung Fareha tak ada dah tuan-tuan kan? Faham tak faham sudah kan tu. Dah abang tudung Fareha ni mahal sungguh. Dia beli. Abang apa? Hang nak beli ke? Hang beli tak payah beli. Aku dah beli dah. Hang tak payah beli. Hang beli jenama lain pula. Na'udzubillahi min zalik. Nak pergi abang apa tuan-tuan? Bila kita buat baik ni tak payah cerita ke orang lah. Maka buat apa? Sebab dalam hadis kata Rasulullah, 3 makhluk Allah akan khabar. Yang pertama, Allah akan kabarkan, wahai Jibril, kamu kasih dan sayanglah kepada hamba aku ni sebab dia buat kebaikan. Hanya saja kepada aku. Lalu kata Allah, wahai malaikat yang berada penduduk di langit, sayanglah hamba aku ni. Sebab apa? Sebab dia buat kebaikan hanya saja kepada aku. Lalu Allah akan kabar kepada siapa? Wahai penduduk bumi, kamu sayanglah kepada hamba aku ni. Sebab apa? Sebab dia ni buat kebaikan hanya saja meletakkan ikhlas dia kerana aku. Boleh faham tak tuan-tuan? Tu cerita dia buat baik ni. Tuan-tuan bayang tak? Sebab apa? Contoh, tuan-tuan tengok Pak Sumi. Kalau tuan-tuan tengok almarhum Pak Sumi tuan-tuan, kita tak kenal dia, tak besar pun pergi kat sana, betul tak betul? Tapi kita tahu kewalian dia tuan-tuan. Bayangkan ada satu orang sahabat saya, subhanallah, dia pergi rumah Pak Sumi, subhanallah, dia kata apa? Yang mana anak dia kata, dia kata baru-baru ni aku pergi Mekah, aku nampak Pak Sumi dia buat umrah. Anak dia kata, bila masa pula pak aku pergi umrah? Nampak kan tuan-tuan? Pak aku duduk kat rumah selia, duduk ada elok je. Nak pergi habaq apa tuan-tuan? Tu kewalian seseorang. Nak habaq supaya perkara-perkara yang gaib ni tuan-tuan, bukan kerja kita. Kerja siapa? Allah. Yakin tu penting dalam hati kita. Tu yang ma'rifatu bil qalbi, percaya dalam hati kita. Boleh faham ayah-ayah? Ayah-ayah selalu buat muka ketat sangat, risau kita kadang-kadang. Boleh faham ni? Ni santai ya tuan-tuan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, wa qaulun bil lisan, keluar daripada mulut kita, hak tu iman kita. Tuan-tuan balik dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu boleh menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka disebabkan apa? 2. Hak pertama lubang kemaluan, hak yang kedua lubang apa? Hak mulut. Hak ni kena jaga balik baik-baik tuan-tuan. Hak ni kita baru cerita. Yang ketiga apa pula? Wa amalun bil arkan, segala amalan kita hari ni meletakkan nilai keimanan kita. Maka tuan-tuan, ayah-ayah, berbalik kalau kita tengok, kalau kita hari ni mulut kata meletakkan nilai keyakinan kita kepada Allah, maka balik konsep takwa. Ta, qaf, waw, ya. Ni basic ya tuan-tuan, biasa kita tahu dah. Ta, taubat, qa, qanaah, waw, wara, ya, yakin. Ta bermakna apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kamu dengan bersungguh-sungguh, dengan melazimkan apa? Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nak apa? Tiap-tiap hari tuan-tuan, jangan duk kira habis sembahyang istighfar 3 kali itu tuan-tuan, mampu ya? Istighfar 3 kali tuan-tuan boleh kira satu hari berapa? 5 kali 3 berapa? Saja tanya tuan-tuan, 5 kali 3 berapa? Ilmu hisab saya fail.
Berapa? 5 kali 3 berapa? Apa 27? 15 lah tuan-tuan. Kacau. 15 kali. Tapi takkan nak kira 15 kali tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari istighfar ada 2 riwayat. Satu sab'ah, bermakna sab'ah 70 kali satu hari. Ada satu riwayat menyatakan mi'ata 100 kali. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, memang kita rasa susah istighfar 100 kali, 70 kali bila kita tak mula buat lagi. Bila kita rasa senang dah 100 kali tu, tuan-tuan bayang kita buat 100 kali, kita tiap-tiap hari lazim kita amal, tuan-tuan tahu tak, daripada 100 kali tu naik up to date, tuan-tuan tahu kita rasa apa? Rasa macam 10 kali ya. Sebab apa? 100 kali tu dah lazim dah dalam kehidupan kita. Bila dah lazim dah, kita rasa biasa. Sekali nak istighfar tiap-tiap pagi 100 kali. Allahu akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan subhanallah, ketika mana iblis laknatullah dia jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Dia kata, wahai Musa, hang abang asal dekat Allah cerita dia ni aku nak taubat kepada Allah Taala. Maka subhanallah, kata Nabi Musa alaihi salam, kalau lagu ni kira cantik simpoi lepas ni hantarkan kacau lah di kalangan umat-umat manusia lagi. Habis pada tu Nabi Musa dia mukjizat, dia direct terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia habaq apa ke Allah, ya Allah, cerita dia iblis ni dia nak taubatlah kepadamu ya Allah. Maka kata Allah, wahai Musa, pi hampir habaq dekat dia, boleh aku terima taubat dia, cuma satu, hang kena pi habaq dekat dia, hampir sujud kubur Nabi Adam alaihi salam. Iblis laknatullah kata apa? Dia waktu dia hidup pun aku tak sujud, lagi aku apa? Lagi aku nak sujud dia waktu dia mati. Na'udzubillah min zalik. Boleh faham tak ayah-ayah ibu ni? Cerita dia Nabi Musa alaihi salam dengar macam tu, habaq-habaq kat iblis. Iblis kata lagu tu, nak habaq iblis ni ada sifat apa? Sombong. Bila sombong ni tuan-tuan, elakkan daripada ada akhlak tersebut, kerana akhlak tersebutlah yang akan meletakkan bagaimana bila kita buat dosa kita tak mau taubat kepada Allah. Taubat tau, bukan taubat. Beza tu. Taubat dengan taubat. Lepas taubat pula. Na'udzubillahi min zalik. Bila taubat ni apa? Astaghfirullahalazim. Tu bila duk istighfar, hantar dak mah tepi rumah kita tu, bedah tepi rumah kita tu, dia tu cerita dia dah lah tak segak, dah lah tak comel. Lepas tu duk pakai tudung kali hitam lah, pakai baju bunga-bunga, duk keluar dia buat sempoi. Tuan-tuan, tu orang Penang, minta maaf tuan-tuan faham tak ni? Habis pada tu subhanallah, cerita dia tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia meletakkan perkara tersebut, subhanallah, bagaimana mulut nak meletakkan kalimah taubat itu senantiasa berada dalam kehidupan dia. Boleh faham tak tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu? Tubu ilallahi taubatan nasuha, taqwa. Wa maksud dia wara an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu buat ibadat seumpama kamu melihat Allah. Bila kita lihat Allah ni lagu mana? Nak buat baik dalam keadaan kita tengok Allah. Allah melihat kita dan kita melihat Allah. Kita melihat Allah dalam keadaan ada dua maksud. Yang pertama khasyah, yang kedua khauf. Bermakna khasyah, dua-dua sama. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila khasyah, khauf ni apa? Takut sangat nak buat dosa, takut sangat nak mengata ke orang, takut sangat nak marah suami, takut sangat nak letak kat belakang suami. Boleh faham tak tuan-tuan? Orang perempuan tuan-tuan, dia meletak ni bukan perempuan kat sini, kat Zimbabwe. Faham tak faham sudah. Dia kalau meletak tuan-tuan, subhanallah, dia amat-amat dahsyat tuan-tuan. Dia kira orang cakap kira jadi maharaja dewa tuan-tuan. Sebab dia bila meletak laki tuan-tuan, dia akan jadi tertunduk. Tertunduk sebab apa? Baik ayang, baik sayang, baik melayang terus tuan-tuan. Na'udzubillahi min zalik. Sebab apa? Sebab bila perempuan itu mengarahkan satu-satu arahan, lelaki akan ikut. Tetapi lelaki bila arah kepada lelaki, dia susah sikit nak ikut. Sebab apa susah nak ikut tuan-tuan? Sebab perempuan ni kalau dia cakap sekali tuan-tuan, dia cakap seumpama masuk ke dalam hati sampai tembus kat dinding. Boleh faham tuan-tuan? Dia cakap sekali tuan-tuan, kita terasa, ya Allah, bini aku awak cakap macam ni kat aku. Tapi kalau lelaki cakap, alah hang ni duk isap rokok, duk isap beg, hang ingat hang kemas sangat dah. Contoh tuan-tuan,
kita buat tak tahu. Tapi kalau orang perempuan cakap Allahu akbar la haula wala quwata illa, ni abang hang duk isyak kau Allah. Hantar dah. Ni rumah kita kot meningkat nak mampuih dah. Hantar kata nak berhenti. Contoh tuan-tuan. Masuk dalam hati tuan-tuan, terus berubah. Taubat terus, buah sejadah tuan-tuan. Mayang solat sunat taubat hari tu juga. Allahu akbar. Ni sebab apa? Ni kira orang perempuan dia cakap Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak tu kena sifat dah. Sifat warak ni kita takut kepada Allah, jangan takut kepada makhluk tuan-tuan. Takut kepada makhluk akan menyebabkan kita dah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Laki ni bukan dia takut kat perempuan, tapi dia taat dan hormat kepada seorang yang dinamakan wanita, sebab wanita sentiasa buat apa yang dalam keadaan lelaki tak boleh buat. Itu tak betul ibu. Angguk pilah kalau tak buat pun tuan-tuan. Dia depa nak angguk cukup susah ibu ni. Angguk pilah betul Ustaz, kami duk basuh baju Ustaz. Kami duk lempak tolak atas kepala dia Ustaz Dah tak reti nak basuh, kami yang duk basuh, kamilah yang duk sidai baju. Betul tak betul ibu? Angguk pilah kalau tak buat pun. Kan itu tak betul. Contoh tuan-tuan. Ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kena ada apa? Sifat takut tu. Qanaah. Yang ketiga, taqaf wawiyah. Waw ini kalau kita tengok taqaf, qanaah, waw itu warak. Qanaah ni apa? Rasa cukup apa yang ada. Hari ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, contoh. Bila kita dah ada jubah, kita dah ada baju yang duduk dalam almari kita, waktu tu lah baju tu lah yang kita duk pakai. Itu tak betul. Orang lelaki hak tu lah. Kalau ibu-ibu tahu tak, rumah saya dia betul-betul dekat pasar Kemoja. Tahu pasar Kemoja? Ibu duk buat apa? Duk alim lah. Saya tahulah pasal Kemoja dekat betul-betul dekat rumah saya. Keluar nak masuk rumah saya tu lambak tu kan, derek tu. Apa dia? Tudung segala mat nenek, baju segala mat nenek, habis semua melingkup tuan-tuan. Tengok siapa yang singgah. Laki tak ada. Laki dia pergi jalan tuan-tuan, dia takkan parking lah. Tahu dia kata apa? Hampir turun lah, aku cari parking kat. Betul tak betul? Abang nak pergi mana ni? Tak ada lah, duduk lah kat lah kereta, duduk lena, duduk dengar radio sudah lah. Nak ikut buat apa? Duduk tenggek satu kedai punya berapa jam? 1 jam tu kan. Menerah. Nak beli berapa tudung? Tak beli tudung pun. Saja tengok, nak tengok cantik ke tak? Orang perempuan macam tu. Betul tak betul? Angguk pergi bukan perempuan sini, Zimbabwe. Faham tak faham sudah. Ibu-ibu ayah-ayah, nak bagi faham tak? Nak bagi faham kepada kita apa yang Allah bagi kita hari ni, kena rasa cukup. Ayah-ayah saya tahu, beli kepiah kalau putih ni ibu-ibu, kalau kena tembak dengan Israel ni yang hitam datang lembok tu tuan-tuan, hak tu dia pakai. Betul tak betul? Angguk pi lah kalau bohong pun. Sebab apa? Sami'na wa ata'na. Sebab kepiah ni lah depa nak pi naik kereta, kepiah ni lah depa nak pi sembahyang jenazah, kepiah ni lah depa nak pi sembahyang jemaah, sebab kepiah ni lah depa nak pi sembahyang hari raya. Sampai orang perempuan kata, "Abang, hang tak reti nak tukar kepiah balik ke? Awak duit tak ada ke? Duit duk simpan apa dalam bank beku tang tu frozen. Ingat kemas sangat ke? Duit tu boleh buat, bukan boleh masuk dalam kubur." Mampu tuan-tuan. Cerita dia apa? Orang lelaki macam tu. Sebab saya tahu saya lelaki, bukan saya pundan. Tu saya bang, tuan. Orang perempuan minta maaf. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Orang perempuan kalau beli Tupperware tu sebiji, dia nak beli banyak-banyak Tupperware. Boleh faham ibu ayah? Ustaz, ni cerita Tupperware color pink dah ada dah. Kami nak beli color hijau, color maroon, color pink, color hitam. Semua dia nak. Padahal Tupperware yang sama, brand yang sama. Tak apa Ustaz, brand yang sama pun macam ni Ustaz. Tu yang tuan-tuan ayah-ayah ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bila kita ada sifat qanaah, kena faham. Setiap apa yang kita pakai hari ni, Allah akan tanya. Tuan-tuan bisa dengar satu orang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan kalau mengaji kitab Suwaru min Hayatun As-Sahabah, kisah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan bayangkan Sa'id bin Amir Al-Jumahi ni dihidup pada zaman Rasulullah sampai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sampai zaman Sayyidina Uthman. Tuan-tuan bayang Sa'id bin Amir ni, dia cerita dia ketika mana dia dilantik sebagai gubernur dekat satu tempat tu, sampaikan subhanallah, dia dapat gubernur dekat satu tempat tu, sehingga kan orang-orang yang berada di sekeliling dia ni tak puas hati dengan dia. Sebab apa tak puas hati dengan dia? Dia dah gubernur. Gubernur ni kira orang cakap menteri dekat tempat tu lah. Sampai kan kata rakyat-rakyat dia kata apa? Dia ni kalau cerita dia kami nak jumpa waktu malam cukup susah. Dia pun mengadu kat siapa? Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampaikan subhanallah. Tuan-tuan bayang tak?
Ketika mana waktu tersebut Sayyidina Umar Al-Khattab jumpa dengan Sa'id bin Amir. Wahai Sa'id, hamba siapa hang buat perangai macam ni? Kan? Hamba siapa dia buat perangai tak bagus lagu ni? Rakyat duk cerita kat aku pasal hang ni. Habis pada tu, subhanallah, tuan-tuan bayangkan kata Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab, hang tahu tak sebab apa aku tak boleh jumpa depa waktu malam? Sebab apa aku tak boleh jumpa depa waktu malam tu? Sebab kata Sa'id bin Amir, aku cerita dia, aku pakai satu baju dengan satu seluar. Boleh faham tak tuan-tuan? Cerita dia pakaian Sa'id bin Amir ni sekelai ya tuan-tuan. Kita ni subhanallah punya berceketek dalam almari, tak tahu nak pakai kat mana tuan-tuan. Ni cerita dia satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat zuhud kepada Allah, sampaikan Sayyidina Umar Al-Khattab bagi kat dia 100 dinar. Kata Sa'id bin Amir Al-Jumahi, wahai Amirul Mukminin, hang bagi benda ni kat aku seumpama hang nak tarik aku masuk dalam neraka. Sampai tahap tu tuan-tuan. Cerita dia sebab apa? Sa'id bin Amir dalam list di antara orang fakir miskin yang Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab nak bagi ni tuan-tuan, zakat waktu tersebut, nak bagi duit sikit dekat orang-orang yang susah, tersenarai gubernur mereka Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Tuan-tuan bayang tak, Sa'id bin Amir Al-Jumahi satu orang yang sentiasa zuhud, sampaikan katanya dapat 100 dinar pada Sayyidina Umar. Tuan-tuan tahu dia kata apa? Wahai isteriku, hana tak kita buat satu amalan kebaikan yang boleh masuk kita dalam syurga? Isteri Sa'id bin Amir ni cerita dia kata, kalau boleh aku nak buat lah. Dapat 100 dinar ni, tuan-tuan tahu Sa'id bin Amir buat apa? Dia ambil 100 dinar ni, dia pergi bahagi kepada orang-orang yang miskin yang duduk di kalangan dia. Allahu Akbar. Nak habaq apa? Walaupun dia dalam keadaan susah, dia tengok ada lagi orang yang duduk susah di sekeliling dia. Kita tuan-tuan nak habaq bagi tahu apa? Setiap apa yang kita pakai hari ni, setiap apa yang kita beli hari ni, semuanya akan menjadi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Tuan-tuan pakai hari ni tudung Siti Khadijah, pakai telekung pula, pakai tudung bawal. Tahu bawal? Bawal tu dia punya mahal 200, 400. Tudung apa? Tudung ahli syurga. Jenuh tuan-tuan. Allahu Akbar. Betul tak betul ibu-ibu? Angguk pergi lah. Yang tak beli pun betul Ustaz. Habaq betul tuan-tuan. Tudung tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam Al-Syekh Al-Ghuguli Al-Karamah, apa dia? Al-Ghuguli ni tuan-tuan, taib bawal. Tuan-tuan tengok list harga tudung bawal saja, yang saya tengok ada harga sampai 1,000. Betul tak betul ibu-ibu? Pening tuan-tuan. Saya kata awak mahal sangat. Ustaz, tudung ni dia perbuat daripada ikan bawal. Pai tuan-tuan. Contoh tuan-tuan. Macam mana ikan bawal duduk atas kepala tuan-tuan. Ibu-ibu ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena ada apa? Sifat qanaah. Apa yang duk ada hari ni, Allah dah bagi ke anak dekat kita, anak yang baik, alhamdulillah. Allah bagi anak kita yang dalam keadaan nakal sikit tuan-tuan, alhamdulillah. Sebab apa? Anak nakal itu nak uji kesabaran kita, nak suruh kita didik anak kita ni jadi anak yang baik, dan didik diri kita jadi orang yang wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi apa? Orang yang sabar. Allah bagi dalam keadaan bukan tak baik. Allah bagi semua orang Kedah kata sedia semua baik. Boleh faham tuan-tuan? Semua baik dah. Cuma setiap apa yang Allah bagi dalam kehidupan kita, sebab Allah nak test power kita. Nak tengok market hang ni power tak power. Test hang ni power tak power. Hang nak marah ke hang nak sabar? Hang nak marah ke hang nak sabar? Bila hang sabar, kira iman hang akan naik. Tapi kalau hang marah ni, iman hang akan turun. Dan segala amalan-amalan hang buat ni takkan dapat keberkatan dan juga ketenangan. Boleh faham tak tuan-tuan? Hak tu kena ada qanaah. Qanaah ni apa? Terima apa saja yang Allah tetapkan. Terima saja suami nak kahwin lain. Contoh tuan-tuan. Marah ibu-ibu, kata kahwin ni tu marah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila ada sifat qanaah ni, orang perempuan dia takkan terima lelaki yang kahwin lain. Betul tak betul ibu-ibu? Baguslah ibu-ibu kat sini tu. Dia tak angguk, kira dia jadi dah. Alhamdulillah, siapa yang ada ibu-ibu kat sini, makna kata dia terima sami'na wa ata'na. Yang abang dengar kata ustaz jadi kata ayang tak anggut pagi tadi kuliah, kira boleh kahwin esok tu. Jenuh tuan-tuan. Tuan-tuan ayah-ayah ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat apa pula? Takhafawiyah, bermakna yakin. Bermakna yakin ni,
Yakin segala yang Allah bagi ni meletakkan nilai ketakwaan kita balik kembali kepada Allah. Apa dia yakin? Meletakkan nilai percayanya Allah adanya syurga dan juga neraka. Dan percaya dan yakinnya kita, ya ini yakin apa? Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap kita hari ni. Orang lebih daripada kita kena terima, yakin. Setiap kekurangan yang kita tengok, apa kelebihan orang dapat, kita ada kelebihan masing-masing. Boleh faham tuan-tuan? Yakin ni apa? Qada dan qadar Allah. Oh, kawan ni duk ada kereta besar, aku ada kereta kecil tu ya. Tapi seronok apa dia? Seronoknya kita yakin dengan ketentuan Allah. Setiap dia ni ada kelebihan dan Allah akan uji dengan kelebihan tersebut. Kita ada kekurangan, Allah juga akan uji dengan kekurangan tersebut. Nak tengok apa? Kita sabar. Kelebihan dia kaya, adakah dia banyak sedekah? Tuan-tuan bayang tak? Saya tak bisa lagi lah pergi dekat apa? Dekat gelandangan Kuala Lumpur ni. Kalau tuan-tuan, saya duk kadang-kadang saya buat social experiment. Tuan-tuan tahu orang putih social experiment? Tak faham? Orang Penang social experiment tuan-tuan. Tapi bahasa Melayu tuan-tuan tarjih macam raya, saya tak pandai tuan-tuan. Activity social, betul tak? Betul tak betul? Anggap pergi lah murah pun. Tuan-tuan, ayah-ayah ibu-ibu, bayangkan dekat Penang, waktu tu saya dengan sebelum PKP lah. Lepas PKP ni dia dah tak ada, kurang lah tuan-tuan. Kami bagi makan dekat gelandangan-gelandangan. Tuan-tuan kat KL ni banyak kan gelandangan-gelandangan. Tuan-tuan bayangkan, bila saya dengan sahabat saya, kami bagi gelandangan. Tuan-tuan kena tahu basic gelandangan ni. Jangan main pukul 10 malam. Bila 10 malam ni depa tak ada. Tuan-tuan ingat apa? Depa macam kita juga 10 malam duk pergi ronda, dia pergi keriau-keriau tuan-tuan. Dia nak pergi shopping kompleks, sembang-sembang tuan-tuan, pergi kedai kopi. Cerita dia kena main pergi awal ke 12 tengah malam. Sebab apa? Waktu tu depa duk ada. Bila duk ada ni tuan-tuan, depa baru duk kat tempat depa, baru depa dapat tempat depa. Depa hampak kotak depa tuan-tuan, kain batik, kain belekat. Sebab saya dah biasa tuan-tuan duduk dengan depa satu hari tuan-tuan. Tidur depa. Sempoi tuan-tuan, seronok. Allahu akbar. Tuan-tuan bayang, kami bagi apa? Bagi roti gardenia yang harga dulu di 9 kupang, 8 kupang. Betul tak betul? Yang panjang tu. Tuan-tuan tahu tak ni? Tuan-tuan tak makan roti. Ustaz, kami tak makan lah roti gardenia ni Ustaz. Zaman bila Ustaz? Kami makan roti high kelas sikit. Oh, kemah tuan-tuan. Cerita apa? Roti gardenia 8 kupang, 9 kupang. Lah ni RM1 RM1 sekupang kot. RM1 sekupang roti gardenia tu. Tuan-tuan bayang, kami bagi roti gardenia 2 dengan satu air mineral. Bagi kat depa makan, alhamdulillah. Kebanyakan tuan-tuan, kalau hari tu saya bawa satu baju tuan-tuan, baju yang elok, boleh faham tuan-tuan? Saya baju tuan-tuan, cerita dia saiz SS tuan-tuan. Tu yang tuan-tuan tengok kecil. Saya makan lagu mana pun macam mana duk kecil juga. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Heran. Makanlah segala nenek kilo mek ke, mek kilo ke, menatang apa pun. Jadi had tu juga. Tu mak saya duk kata, hang ni pasal apa duk kering ni. Nek kat Jabatan Belah Pinang, angin tiup masuk Jabatan Belah Pinang tak timbul-timbul. Faham tak faham sudah tuan-tuan. Sampai duk heran, pakai kilo mek hari ni baru ni tuan-tuan tahu kilo mek. Duk jadi kurus jadi gemuk. Tak heran, tak gemuk pun lagu mana. Tak tahu. Habis. Tuan-tuan, subhanallah, sampai saya bagi makan kat gelandangan. Satu ketika tuan-tuan, bila saya bagi makan kat gelandangan, ada satu pakcik ni, saya bagi tuan-tuan tak apa dia. Saya kata, pakcik, nak bagi roti dengan ayam. Oh, terima kasih lah nak. Dia buka roti tuan-tuan, dia makan dalam keadaan kita tak makan macam dia. Boleh faham tuan-tuan? Seronok kita tengok. Habis pada tu saya tanya, pakcik dah lama ke kat sini? Dia kata, Ustaz, saya kira dah lama Ustaz. Saya duduk kat sini Ustaz. Saya tanya, pakcik tak ada rumah ke? Dia kata, saya ada rumah Ustaz, tapi rumah saya tak seronok duduk. Saya kata, pasal apa? Rumah dah ada, anak bagi kat rumah, sebab apa pakcik tak mau? Ustaz, tak seronok, tak tenang. Boleh faham tuan-tuan? Saya kata, oh, isteri pakcik mana? Isteri pakcik tak tahu, mampus pergi mana lah. Oh, kemah tuan-tuan, orang Penang. Mampus tuan-tuan jangan kata mati pula. Mampus tu tak tahu pergi tang mana. Tuan-tuan jangan tak faham pula. Mampus tu masuk dalam rumah dah. Mampus tu pergi tang mana. Habis pada tu saya tanya, habis pakcik duduk kat sini seronok ke? Dia kata, seronok Ustaz. Habis saya tanya soalan dia, pakcik duduk kat sini ada orang-orang yang luar negara main? Kalau Penang ni tuan-tuan, orang Jepun duduk main, Korea duduk main tuan-tuan. Akhirnya sayur mendatang, pak tahu sayur mendatang tu. Habis pada tu, apa ada lagi? Orang Arab main, dia bagi duit. Bagi duit tuan-tuan, subhanallah. Saya tanya, seronok ke pakcik dapat duit ni? Seronok lah Ustaz. Tapi Ustaz, tak seronoknya, dia kata apa kat saya? Seronok Ustaz dapat duit, tapi tak ada apa? Tak ada ketenangan. Tuan-tuan tahu ketenangan dia kata apa? Apa dia? Sebab apa pakcik tak tenang? Saya nak tanya pakcik lah.
anak-anak pakcik pergi mana? Dia kata anak-anak saya ada ustaz. Seorang kerja doktor, seorang kerja kontraktor. Ni tuan-tuan, ni betul ya. Saya tak bohong tuan-tuan. Ni saya jumpa sendiri. Habis pada tu awak pakcik tak duduk rumah depa. Ustaz, seronok ke ustaz duduk rumah? Tapi depa duduk bergaduh hari-hari ustaz. Duduk macam nak halau saya. Allahu akbar tuan-tuan. Sampai kan saya cakap, apa yang pakcik seronok? Kalau pakcik rasa nak tenang. Pakcik tak minta duit pun anak. Pakcik nak apa dah? Anak-anak yang mai tengok pakcik, salam pakcik, tegur pakcik, bawa pergi jalan, tengok-tengok. Tuan-tuan bayang, tu seorang ayah lah. Seorang ayah. Ada satu pasangan daripada utara lu ustaz, bawa lagi semuanya besar tuan-tuan, tidur tepi jalan tuan-tuan, kaki 5 kedai. Tuan-tuan nak tahu, kalau kat Penang ni dekat kaki 5 kedai, dia bawa lagi sebesar tuan-tuan, 2 biji. Suami dengan isteri tuan-tuan. Saat bila saya dia tanya, pakcik, awak duduk tang ni? Awak tak pergi duduk dekat rumah dekat ada homestay ke ni? Ustaz, kami mana nak ada duit ustaz. Saya tanya awak tengok macam lagi sini macam dahsyat sangat. Dia kata, ustaz, rumah kami ustaz, semua tanah-tanah kami bagi kat anak-anak faraid habis hilang semua, kami tak dapat apa. Boleh faham tak tuan-tuan? Faraid pula, makna kata faraid tu bagi kat orang ni tuan-tuan. Sampai kan tuan-tuan bayang tak? Saya tanya kat depa, awak tak boleh duduk ke kat rumah anak-anak ni? Pakcik ada berapa orang anak? 4 orang tuan-tuan. Seorang doktor tuan-tuan. Ni seorang apa? Seorang peguam tuan-tuan. 2 orang ni saya lupa. Pi anak kedua. Anak pertama halau pi anak kedua. Anak kedua halau pi anak ketiga. Anak ketiga pi halaukan anak keempat. Tuan-tuan, anak keempat ni kata apa? Abah dengan mak ni habis beras cek dengan keluarga. Abah dengan mak lah ni cek, letak beg dekat secembah. Abah dengan mak nak pergi napi. Na'udzubillah min zalik. Ni jadi tuan-tuan tau, bukan saya nak abang. Ni benda ni jadi berlaku. Sampaikan subhanallah tuan-tuan, bayang tak bila depa duduk sini tuan-tuan, lagi setengah depa tidur macam ni tuan-tuan, pakai kain pelikat macam tu ya. Kita ada mak ayah ni tuan-tuan, jaga elok-elok. Tu menyebab hati kita hari ni tuan-tuan, kita tak jaga. Di antaranya dua doa yang tak ada langsung hijab oleh Allah Ta'ala, doa mak dengan ayah tuan-tuan. Tu balik dalam hadis kata Nabi SAW apa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tanya apa? Ya Rasulullah, apa dia amalan yang sangat dicintai oleh Allah? Yang pertama apa? As-salatu ala waqtiha, solat kita pada tepat pada waktunya. Yang kedua, summa birru walidaini, jaga mak dengan ayah tuan-tuan. Tuan-tuan, mak dengan ayah ni bukan nak duit tau, tapi dia nak perhatian kita. Dia mai tanya, Assalamualaikum mak, sihat ke? Boleh faham tak tuan-tuan? Tapi ketika mana mereka ni tak ada tuan-tuan, waktu tu percayalah tuan-tuan, kita baru dalam keadaan nak tercari-cari mereka. Betul tak betul? Waktu tu kita ada masalah tuan-tuan, habaq tu terang lah tuan-tuan. Bila kita ada masalah, bila kita ada benda-benda musibah ujian kita main, tuan-tuan pergi cerita kat kawan, takkan rasa ketenangan. Tapi cerita kat mak, dia tak bagi, dia bagi satu ayat je, sabar. Waktu tu tuan-tuan, beribu ketenangan dapat waktu tersebut. Ya Allah, wak seronok sangat bila cerita kat mak. Sebab apa? Mak ni bila dia cakap ni tuan-tuan, ad-du'a as-silahul mu'min. Doa dia tu, mulut dia tu tuan-tuan, sekali adalah senjata bagi dia dan juga diri kita. Hari ni kita buat apa tuan-tuan? Ada mak ayah jaga baik-baik tuan-tuan. Kalau mak ayah tak ada tuan-tuan, duduk di alam barzakh, minta ke Allah, ya Allah, bagilah ya Allah mak dengan ayahku yang duduk dalam kubur ni, ya Allah, luaskanlah ya Allah dalam kubur dia seluas mata memandang, ya Allah. Tempatkanlah dia ya Allah duduk dalam apa? Kebun-kebun syurga-Mu ya Allah. Hak tu kita minta tuan-tuan. Sebab apa? Mudah-mudahan dia duduk kat sana dalam keadaan tenang. Tuan-tuan kena ingat, kita duduk kat dunia ni, ad-dunya mata'ul qurur. Dunia ni semata-mata ujian, semena-mena ujian, bukan selama-lamanya. Sebab apa? Kita nak masuk apa? Dalam kubur nanti. Tuan-tuan kena ingat benda tu. Dan apa lagi tuan-tuan? Yang kedua, yang cerita pasal gelandangan ni tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, ketika mana saya jumpa satu orang, kalau tuan-tuan pergi satu orang belah Penang, nama dia Lorong Julia Street. Tahu kalau orang Penang kata Julia Street ni tuan-tuan, duduk kat Julia Street ni geng-geng pondan tuan-tuan. Geng-geng pondan tuan-tuan, geng-geng pondan lelaki jadi perempuan ni. Satu ketika tuan-tuan saya bagi roti tuan-tuan. Dia kata, awak hang ingat aku kelapak sangat roti hang mampu tuan-tuan. Saya duk ingat gelandangan tuan-tuan. Hang ingat aku kelapak dengan roti hang. Orang Penang kasar sikit tuan-tuan. Allah, saya minta maaf, saya tak tahu. Oh, ada lagi ke? Boleh nak satu lagi? Kurang asam tuan-tuan. Habis pada tu satu tika tuan-tuan, bila dah bagi tuan-tuan, saya jalan.
Jalan punya jalan tuan-tuan. Waktu tu saya pakai jubah, tak sempat tukar tuan-tuan. Baju track shoot semua pakai baju ni, seluar track bottom. Habis tak apa. Habis pada tu subhanallah, saya lalu tuan-tuan. Tuan-tuan bayang tak? Saya jumpa satu orang pondan tuan-tuan, dia keluar dengan kereta tuan-tuan, dia pakai singlet yang nampak dalam ni. Tuan-tuan, singlet yang nampak dalam ni. Alah tuan-tuan, dia buat alim pak tang ni. Dia cerita dia nampak orang panggil dalam ni, nampak tubuh badan dia tuan-tuan, semua perut semua pusat kali. Lepas tu dia keluar tuan-tuan dengan perut punya besar tuan-tuan. Noh, nala. Tu dia kata apa? RM50 nak ke? Tuan-tuan, saya lari tuan-tuan, tarik jubah, lari tuan-tuan, tak makan tanah dah tuan-tuan. Sebab apa? Dia kata RM50. Dah lah badan besar, masuk dalam kereta, mampus aku dengan dia kali. Na'udzubillah min zalik. Jaga tuan-tuan. Tu bagi makan, ujian, buat baik macam tu. Baik. Tuan-tuan, yang kedua, tahu tak sebab apa hati kita hari ni hitam? Sebab yang kedua, wasani idda'aikum. Yang mana yang kedua, tuan-tuan. Yang kedua, wasani innakum qara'tum kitabillahi wa lam ta'lamu bih. Yang kedua tahu sebab apa? Hari ni kita duk tiap-tiap hari baca Al-Quran. Boleh faham tak ayah-ayah ibu-ibu? Kita baca Al-Quran hari, tapi kita tak baca tafsir dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran, tuan-tuan bayang tak cerita baca Al-Quran? Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana waktu tu ada tentera yang diperintahkan oleh satu pemerintahan waktu zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Tentera tersebut tu serbu rumah Imam Ahmad bin Hanbal, sampaikan Imam Ahmad bin Hanbal kata, hang berhenti Ustaz. Hang nak pergi cek dekat rumah dalam bilik aku, hang nak pergi boleh, tapi hang jangan kacau satu tempat tu. Tempat yang aku kata hampa dengan duk kacau, sebab tempat tu lah yang aku duduk baca Al-Quran khatam sampai 8,000 kali. Tuan-tuan, kita berapa ribu kali khatam tuan-tuan? Boleh kira dengan jari kaki. Faham tak faham sudah? Boleh faham ni? Al-Quran tuan-tuan, baca tuan-tuan, bukan duk rumah buat semena-mena. Al-Quran, cakap aku terima nikahnya dengan suami sekian. Aku terima dia dengan Pi'ah binti Bujang. Contoh tuan-tuan, ada Pi'ah tadi, jangan duk ada sudah mampus dia. Habis tuan-tuan, cerita dia dapat Al-Quran tu semena-mena duk kat rak. Nak basuh apa? Duk lap habuk baru kita duk ambil. Betul tak betul? Al-Quran tuan-tuan, kena faham. Yang kita duk tak baca ni sebab Al-Quran ni petunjuk kat kita. Ni nak bagi hati kita yang jernih ni tuan-tuan, daripada gelap ni tuan-tuan, hitam jadi cerah balik. Cerah ni bagi faham tuan-tuan. Orang Penang kata bagi apa? Bagi clear. Orang Penang kata clear tuan-tuan, bukan kata bahasa Melayu. Dia clear ni kalau bagi elok, cantik. Nak bagi faham pada dia, bila kita baca Al-Quran ni petunjuk. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Allah kata apa? Zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran ni apa? Petunjuk bagi kita. Surah Al-Kahfi ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu aywaja. Tengok hafal. Sebab apa? Al-Quran ni adalah petunjuk. Tu yang tiap-tiap hari tuan-tuan tengok. Sebab apa kita amal surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10? Sebab ada dalam hadis Rasulullah kata kan, man hafiza ashral awal ayah surat Al-Kahfi usima min fitnatin al-masih ad-dajjal. Siapa yang menghafal, hafiza ashral awal ayah, 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, bahkan 10 ayat awal akhir daripada surah Al-Kahfi, selamat kita daripada apa? Fitnah al-masih ad-dajjal. Nak cerita apa tuan-tuan? Al-Quran ni kena duk baca. Baca kali dengan tafsir. Tu kata kalam ulama, biar kita baca, kita mengetahui apa ayat yang kita baca ni. Contoh tuan-tuan, saya nak abang tuan-tuan, bila kita baca doa kan, setiap doa yang kita baca dalam solat, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang doa yang terakhir kita minta apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hak ni cerita dia apa tuan-tuan? Hak ni kita minta ke Allah, semua yang kita minta ke Allah pada semua dalam Quran. Kita minta Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, jangan duk bolak-balik hati kami ni ya Allah. Sebab hati kami ni senantiasa kadang-kadang nak buat jahat, kadang-kadang kami tak mau buat baik. Boleh faham tak ya Habib?
Tu kita minta kat Allah. Tu cerita dia suruh kita baca Al-Quran, meletakkan nilai apa? Dalam solat tak apalah tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, kita jadi imam, ayah-ayah jadi imam kan. Jadi imam dekat rumah, bila semayang dengan orang rumah, tak boleh panggil orang rumah, tak boleh. Bila semayang dengan isteri, orang Penang kata bini, boleh faham tuan-tuan. Orang Penang kata wife, boleh faham tak wife tu tak faham. Gitu nak bagi faham tu. Habis pada tu, mayang dengan anak-anak. Doa ni tuan-tuan tak payah duk bersarap. Boleh faham tak tuan-tuan? Sebab apa dia bersarap? Sekali baca-baca, anak dia tanya, "Pak, tadi pak doa apa?" Datang pak tahu apa doa? Yang tahu Allahumma fir lana dzunubana. Pak doa apa? Datang pak tak tahu. Nampak ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata binatang tu binatang. Dah tak. Orang Kedah kata binatang tu benda. Sekali tuan-tuan kata binatang apa ustaz dia kata ni? Dah. Binatang tu benda. Tuan-tuan, bila semayang jemaah dengan anak-anak, biar doa bahasa Melayu bagi kita faham. Ya Allah, jadikan keluargaku seperti mana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga apa? Warahmah. Itu yang kita minta. Ya Allah, ampunkan dosa isteriku ya Allah. Walaupun isteriku ni duk beletiak aku hari-hari ya Allah, tapi dia baik ya Allah. Bila duk kata beletiak tu, bini duk tangan tu. Boleh kata aku beletiak, contoh tuan-tuan. Sahabat apa? Minta doa bahasa Melayu sebab apa? Bagi semua meletakkan apa? Memahami doa-doa kita tersebut masuk dalam hati. Tuan-tuan doa bahasa Arab, mampu orang rumah kita kata, doa lah panjang-panjang lebar apa tahu, aku bukan faham apa pun. Orang rumah bila kita doa bahasa Melayu tuan-tuan, dia jadi macam mana orang Penang kata syok tuan. Suami aku ni suami soleh. Walaupun dia semayang dekat rumah, orang mayang kat masjid, dia balas kat rumah kan, mayang jemaah, mayang dengan aku, alhamdulillah. Boleh nampak tuan-tuan? Sebab isteri bila dia doa, dengar doa tersebut masuk dalam hati, percaya tuan-tuan. Habis doa, abang nak minum ayam apa ni? Ayang nak buat. Kemah tuan-tuan. Nak abang apa? Sebab kita doa benda-benda yang baik untuk apa? Untuk keluarga kita. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, suruh baca Al-Quran. Tahu tak sebab apa? Sebab ayah-ayah kat sini, saya habaq tu terang tau. Kita lelaki, kita susah sangat baca Al-Quran. Betul tak betul? Angguk bila. Sebab saya habaq terang diri saya sendiri. Sebab balik-balik rumah, kita susah nak pegang Al-Quran. Betul tak betul? Sebab apa susah? Sebab kita ni tak ada masa. Betul tak betul? Sebab tak ada masa apa? Kita duk urus benda ni, kita duk urus anak kita, betul tak betul? Duk urus cucu-cucu kita. Contoh tuan-tuan. Tuan-tuan, kan hari ni duk ada kelas online mengaji, betul tak betul? Kan hari ni tuan-tuan, subhanallah, tak boleh pun tuan-tuan pergi cari satu orang ustaz yang boleh ajar kita. Tuan-tuan jangan duk cakap, ustaz boleh mengajar saya tak? Kita sudah face by face. Tak apalah ustaz, jangan duk ajak liok ya, support cuma geram tuan-tuan. Ajak tu ni bagilah duit sikit. Ni duk ajak ustaz. Ngajak saya ustaz, kawan tu duk pergi hari-hari tuan-tuan. Kawan tu ustaz tu pula duk apa? Duk order tepung bungkus, duk bagi ayam kopi, kita duk kata, sedap lah ustaz tepung bungkus. Hari-hari macam ni pun bagus. Mampu tuan-tuan. Cerita dia apa? Ustaz tu tak ikhlas. Ikhlas ni bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Kita main tuan-tuan, appreciate. Bahasa orang Penang appreciate tuan-tuan. Hargai orang tersebut. Bila hargai ni buat apa? Penghargaan. Bagus Ustaz ni. Tuan-tuan, bayangkan saya ada mengajak tuan-tuan Al-Quran dekat warga emas yang pencen tuan-tuan, umur 60. Tuan-tuan tak, umur 50. Pakcik-pakcik lah, maklum-maklum lah, maklum-maklum saya tak ajak. Mampu tuan-tuan. Maklum-maklum ni bahaya tuan-tuan. Orang perempuan ni saya bak tuan-tuan lah. Hebat tak hebat? Waktu saya pergi ambil tauliah mengajak negeri Pulau Pinang, tuan-tuan tahu tak siapa yang ambil tauliah? Tu maklum-maklum. Umur 50, 60 tuan-tuan. Saya bisa tanya, maklum, ni pasal apa ambil tauliah nak mengajak kat masjid lah? Saya kata, tak lah ustaz, saja nak uji kemampuan minda. Mampu tuan-tuan. Tengok dalam list tuan-tuan, dahsyat tak dahsyat depa lului tuan-tuan. Aku yang gagal, aku asam tu tuan-tuan. Nak abang apa tuan-tuan? Dahsyat tak dahsyat, depa ajak apa? Depa dahsyat ayat-ayat tahu apa dia? Al-Quran dengan tajwid. Subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan baca sikit memang kena tuan-tuan. Saya mengajak tuan-tuan golongan ayah-ayah tahu pencen, umur 50, 60. Saya ada seramai 10 orang pelajar. Umur apa? 50, 60 tuan-tuan. Yang jenis ada gigi, yang jenis mengajak baru pakai polidem melekat gigi. Satu ada juga tuan-tuan. Pening tuan-tuan. Habis pada tu mengajak tuan-tuan. Betul kata Piramli tu. Tuan-tuan Piramli mengajak sungguh. Satu hari tu ada satu orang Pak Long.
Pak Long baca. Ustaz, saya minta maaf lah Ustaz. Hari ni saya main untuk catatkan kehadiran saya saja. Spek mata saya patah Ustaz. Esok insya-Allah siap. Kacau tuan-tuan. Tu Pak Long. Saya kata apa Pak Long? Esok siap. Okey, baik. Mengajak esok tak main tuan-tuan. Pak Long ni dah mampu dah mengaku. Esok masuk seminggu tak main. Seminggu tuan-tuan masuk dalam list saya ambil nama dengan alamat rumah saya kena pergi. Saya tanya telefon Pak Long tu tak angkat. Kebetulan pipi rumah dia tuan-tuan, anak dia tu member saya. Ni Pak Ang lah. Pak saya ada kat dalam rumah Ustaz. Awak Ustaz, Pak tak boleh mengaji ya? Ustaz pergi sound dah. Anak pun bagi green light. Kacau. Pipi tanya, Pak Long, pasal apa ni Pak Long tak main? Saya nak mengajak Pak Long ni. Pak Long baru Iqra yang pertama ni. Ni dah lari dah. Rik pergi mana tak tahu. Al-Ghalibul Ghuyub. Kata Ustaz, spek mata saya Ustaz, alhamdulillah siap lah. Habis tu awak tak main? Saya tak boleh mengaji dengan Ustaz. Kacau saya kata. Siapa tak boleh mengaji dengan saya? Ustaz garang lagu rimau. Astaghfirullahalazim. Aku rimau bukan aku makan orang. Sampaikan saya kata Pak Long mainlah mengaji. Saya nak marah tu sebab Pak Long salah. Saya kata Ustaz garang sangat. Baik, saya akan slow. Ibu-ibu ayahnya nak mengajak orang tua ni bukan macam budak-budak lah. Saya bak terang. Budak-budak kalau dia lari, ambil duduk. Dia akan duduk. Kalau Pak Long ni kita cakap, Pak Long ambil duduk. Ustaz nak bergaduh jom pergi belakang. Mampu tuan-tuan. Saya beza tuan-tuan. Mengajak kawan tu salah. Saya kata Pak Long ni salah. Dia kata Ustaz, jom pergi belakang kita gaduh. Astaghfirullahalazim kata. Pak Long kenapa nak gaduh dengan saya? Ustaz marah saya. Saya bukan marah, saya nak ajak Pak Long bagi bagus. Awak Ustaz ingat Ustaz bagus ingat? Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Sampai saya biasa ajak tuan-tuan, dia kata apa? Ustaz tahu apa? Saya makan garam daripada Ustaz. Habis aku makan apa? Aku makan gula tiap-tiap hari jadi kencing manis. Boleh faham tuan-tuan? Tu yang abang orang yang veteran ni. Orang veteran ni orang yang bagus. Tu yang mengajak orang-orang yang mana Pak Long ni. Tuan-tuan tahu kena ajak macam. Pak Long baca. Bagus Pak Long. Lagi. Macam tu. Tuan-tuan kalau mengajak anak-anak kita, hang duk salah. Cubit tu tak betul. Ibu-ibu anggut pilah memang duk cubit pun tibai anak-anak. Saya tahu lah. Mengaji dengan mak saya tuan-tuan, abang tu terang tu getah pek panjang tu. Tak betul piak sekali. Berat belakang. Berat tu balik-balik menangis. Sampai lah tengok alhamdulillah jadi handsome macam ni. Faham tak faham sudah tuan-tuan. Tuan-tuan, ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Tu cerita dia bila mana kita kena mengaji. Bila kena mengaji ni tuan-tuan buat apa? Kena cari guru. Jangan duk mengaji saja. Tuan-tuan, bila mengaji jangan duk tengok tafsir membuta tuli. Tahu membuta tuli ni apa? Faham kita diri sendiri. Bila faham diri sendiri tuan-tuan, tunya ilmu kita duk ambil ni tuan-tuan. Kata hantar dah ayat Al-Quran ni cerita-cerita macam ni. Hang kalau buat macam ni masuk neraka. Dahsyat tuan-tuan. Hang label orang masuk neraka dahsyat hang ni. Cerita dia apa tuan-tuan? Syurga dan neraka ni cerita dia tak boleh kita letak. Hang ni kira masuk syurga, hang ni masuk neraka. Kita buat apa tuan-tuan? Kita buat amalan untuk meletakkan diri kita masuk dalam syurga. Tu berbalik tuan-tuan. Dalam satu hadis mafhum. Syurga dan neraka ni berbalah. Tuan-tuan, berbalah ni berapa? Duk tengkak. Dia duk tengkak syurga kata, hantar dak neraka yang masuk aku ni orang yang baik. Orang yang hanya saja ikhlas kepada Allah. Orang yang tak pernah sombong. Habis pada tu neraka kata, hantar dak neraka ya syurga yang masuk aku ni orang yang sombong. Orang yang kedekut piang. Nampak boleh faham tuan-tuan? Habis pada tu subhanallah. Tuan-tuan bayang syurga dan neraka duduk balah-balah. Allah kata apa? Mafhum dia Allah kata, wahai syurga dan neraka, yang nak masukkan kamu ni bukan keputusan daripada kamu, tapi keputusan yang daripada aku. Boleh faham tak tuan-tuan? Allah kata apa? Syurga ni yang nak masuk dia, hanya saja aku boleh buat keputusan. Tu berbalik tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiap-tiap kali tuan-tuan baca Al-Quran. Contoh tuan-tuan, saya ada nama sahabat saya Ustaz Hadif Rosdi tuan-tuan. Dia selalu buat live dalam TikTok. Tuan-tuan ada TikTok tak? Tu tak punya alim tuan-tuan tu. Tuan-tuan lupa, tuan-tuan bukan tengok TikTok, tuan-tuan tengok buka Al-Kuliah nah tiap-tiap hari, tanyalah ustaz, lepas tu pegang tasbih, gigit tasbih sampai telan tasbih, alhamdulillah, jadi orang beriman terus. Faham tak faham sudah? Boleh faham ni tuan-tuan? Tengok tuan-tuan, ada sahabat saya dan tu cakap guna media sosial ni untuk kebaikan tuan-tuan. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat kita main daripada majlis ilmu online ataupun tengok media masjid tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, kalau tiap-tiap kali TikTok ni tuan-tuan, sahabat saya Ustaz Adi Rosli, kalau pukul 9, pukul 10, tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia baca surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah. Tuan-tuan, kalau kita tak reti sekali pun tuan-tuan, ambil manfaat daripada telefon bimbit yang kita ada hari ni Allah bagi kepada kita. Buat apa tuan-tuan? Ustaz kami tak reti lah Ustaz baca Al-Mulk.
cerita dia hang buka, hang dengar. Bila hang dengar, dapat pahala tak? Dapat pahala. Daripada tak reti baca tuan-tuan, dia akan jadi reti baca sedikit demi sedikit. Kita hari ni sebab apa kata, Ustaz saya tak mau mengaji Ustaz. Tuan-tuan bayang ada satu orang Pak Long, dia last baca Al-Quran, umur dan tuan-tuan, apa? Dah jahannam. Waktu tu umur 55 baru main mengaji dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya tak boleh Ustaz, saya lama dah tak mengaji ni Ustaz. Habis Pak Long nak mula mana? Kalau boleh Iqra' satu Ustaz. Bagus ya tuan-tuan. Dia nak tuan-tuan. Itu yang berbalik supaya apa? Kita tengok media hari ni untuk bermanfaat. Ni buka-buka tuan-tuan, tengok-tengok aku sweat, support semua tuan-tuan. Boleh faham tak tuan-tuan? Lepas tu dia tengok-tengok kat TikTok nak buat muka apa? Muka anime. Daripada muka tak segak jadi segak. Faham tak faham sudah tuan-tuan. Na'udzubillahi min dzalik. Lepas tu aplikasi kita hari ni tuan-tuan. Nak abang apa? Nak bagi habaq kepada kita tuan-tuan, guna platform media yang kita ada hari ni untuk kebaikan. Bukan masuk dalam Facebook cerita ngata ke orang. Aku tak sukalah jiran sebelah aku ni kan, dah lah letak pasu bunga duk bercakap dengan bunga. Aku rasa dia ni gila. Astaghfirullahalazim. Maklum-maklum kat sini saya tahu jenis tanam pokok bunga, dia tak cakap dengan bunga, hai bunga, hang sebab apa hang tak mekak lagi hari ni? Hai bunga, hang sebab apa hari ni layu? Betul tak betul? Angguk pi lah kalau mohon pun. Sebab saya duk mengajar tuan-tuan tempat Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi dekat Darul Faizin. Tuan-tuan bayang semua warga Mah, tahu mau apa? Mau 50, 60. Depa ni buat apa kerja tiap-tiap kali pagi-pagi? Tanam pokok bunga. Tak apalah sembang. Sebab apa sembang? Sebab tu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sebab apa? Sebab dah tak ada teman untuk menyembang tuan-tuan. Nyembang dengan pokok bunga. Baguslah tuan-tuan. Sebab apa? Pokok bunga tu zikir kepada kita. Sebab apa? Tiap-tiap hari kita guna dia untuk apa? Kebaikan. Guna buat maksud dia apa? Kita duk bagi baja kat dia, kita duk siram air kat dia. Tuan-tuan, ayah-ayah, nak abang apa? Balik daripada yang mana tajuk kita hari ni berkaitan dengan kalam-kalam Allah Al-Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau boleh tengok tak hari ni, banyak ayah-ayah hari ni dia ada inisiatif terbaru. Tahu buat macam mana? Kita ni kita tahu kita ni kurang baca Al-Quran. Tahu tak kita buat apa? Kita hantar anak kita pergi mengaji Al-Quran. Betul tak betul? Kita ni tak boleh hafal Al-Quran, tapi kita hantar anak kita jadi hafiz Al-Quran. Betul tak betul? Sebab apa kita hantar? Supaya mudah-mudahan berkat keluarga kita. Sebab apa kita hantar? Mudah-mudahan bila mana nanti duduk dekat Yaumul Mahsyar, nak tarik kita siapa? Tu anak kita yang duk tarik ni. Kata apa? Sebab setiap apa yang kita buat ni, Allah akan tanya, wahai fulan bin fulan, siapa ayah kamu? Ayah aku ni, fulan bin fulan ni. Hari ni aku nak tunggu ayahku, aku nak tarik dia masuk dalam syurga bersama aku. Sebab Al-Quran lah yang diperkenalkan kepada aku, dan sampailah hari ni aku boleh hafal Al-Quran 30 juzuk. Boleh faham tak tuan-tuan? Itu yang meletakkan kita duk minta ke Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Ya Allah, bagi masuk kami semua dalam syurga, selamatkan kami masuk dalam apa? Api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan Al-Quran yang duduk dekat rumah ni kita ni tuan-tuan, baca. Hari ni tuan-tuan, handset kita ada apps, aplikasi-aplikasi, betul tak betul? Android ke Apple Store ke sekalipun, tuan-tuan tahu apa? Tengok apps Al-Quran, bukalah tuan-tuan. Saya suka bila ayah-ayah bila sembahyang Jumaat, atau sebelum nak Jumaat ni, ayah-ayah selalu main awal, betul tak betul? 12.30, anggap pilah kalau main lambat pun. Habis pada tu buat apa? Bergerak buka handset, tengok apa? Surah Al-Kahfi, betul tak betul? Sebab apa baca surah Al-Kahfi hari Jumaat? Kata Rasulullah pada, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ataini adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Apa kata Rasulullah? Siapa-siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat tuan-tuan, hari Jumaat, maka Allah akan menyinari nur untuknya dalam kehidupannya. Subhanallah. Maksudnya nur ni apa? An-nuru bil iman, cahaya dalam keimanan kita. Tu yang tiap-tiap kali tuan-tuan hari Jumaat, ayah-ayah, kalau kita baca surah Al-Kahfi separuh ni, habis pada Jumaat tersebut, baca sebelum masuknya waktu maghrib hari Jumaat tersebut. Sebab apa? Bila masuknya waktu maghrib hari Jumaat tu, tak bukan hari Jumaat dah, hari apa? Hari Sabtu. Tu yang setiap masjid, saya tak tahu surau tuan-tuan buat kot, setiap minggu tuan-tuan, Khamis malam Jumaat kalau belah utara, dia akan buat minggu pertama Yasin, minggu kedua Kahfi, minggu ketiga Yasin balik, minggu keempat Kahfi balik. Sebab apa? Sebab nak bersulam. Salah ke baca Yasin? Tak salah pun. Yasin tu apa? Kalam-kalam Allah juga. Yang duk menyebut, dia kata apa? Bid'ah baca Yasin hari Khamis. Amboi bid'ah orang, start tadi baru ada kan. Boleh faham tak tuan-tuan?
Duk baca Yasin. Oh ustaz ni bid'ah. Tuan-tuan jumpa orang ni tuan-tuan tarik jari ni, tuan-tuan tarik tengah, pam start atas dia dah. Anda ada kai duk abang macam tu. Nak bagi faham apa? Baca Yasin dengan surah Al-Kahfi, kalam-kalam Allah supaya apa? Supaya menggerakkan hati kita yang kotor jadi bersih. Boleh faham tuan-tuan? Tu yang berbalik tuan-tuan. Ni satu amalan saya nak bagi kepada tuan-tuan. Ni bukan wabah habis. Sekali kalau saya duduk sini bercakap tuan-tuan, mic ni serba masuk dalam tengkok saya, ni masuk dalam perut, tak boleh berhenti dah tuan-tuan. Tuan-tuan, ni amalan saya nak bagi kepada tuan-tuan. Amalan dia apa tuan-tuan? Amalan dia tiap-tiap hari tuan-tuan amal tau. Dua benda ni yang saya nak minta. Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Man barang siapa qara'a yang membaca ayatul kursi surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dubura kulli salatin, setiap solat fardu. Hak ni jangan tinggal. Boleh faham tak? Ayat-ayat kalau semayang seorang-seorang kali kan, jangan tinggal ayatul kursi ni. Wajib ke ustaz? Tak, bukan wajib. Tapi ni sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Kata Rasulullah apa? Siapa-siapa yang membaca ayatul kursi sesudah tiap-tiap solat fardu. Tuan-tuan jangan jadi mangkak sangat. Tahu mangkak ni apa? Mangkak ni orang Kedah kata kerah. Tuan-tuan bisa makan durian mangkak? Ya awak tuan-tuan ni jadi alim sangat ni. Tanya mangkak pun tak tahu, durian mangkak pun tak tahu. Durian mangkak ni kalau tuan-tuan limpak atas kepala orang berdarah tuan-tuan. Dia kerah tuan-tuan. Masuk dalam perut jenuh tuan-tuan. Habaq apa tuan-tuan? Bila kita janganlah habis sembahyang wirid terlebih dahulu, astaghfirullahalazim dulu, habis pada tu baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca pula Allahumma ajirna minan nar. Boleh faham tak tu? Yang ni dalam kitab apa? Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi. Baik, habis tu barulah ikut selingan wirid Fatihah, baru suratul yang mana ayatul kursi. Sebab apa baca? Sebab kata Rasulullah, siapa yang membaca ayatul kursi sesudah tiap-tiap solat fardu dubura kulli salatin maktubatin lam yanahu min dukhulil jannah, tak ada siapa yang akan halang kita masuk dalam syurga kecuali kenapa? Mampu dulu baru boleh masuk dalam syurga. Mampu pula dah tuan-tuan, minta maaf. Mati tuan-tuan, mati. Silap. Nak masuk dalam syurga kena mati dulu baru boleh masuk dalam syurga. Boleh faham tak tu? Gitu. Minta maaf tuan-tuan, mampu itu orang Penang dia kasar sikit. Yang kedua, tuan-tuan yang amal ni. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa-siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 marrat, berapa kali? 10 kali. Banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bina istana di dalam syurga. Tuan-tuan berapa kali? 10 kali ya. Tuan-tuan tak nak buat macam mana? Ni saya ajak. Kalau kita tak boleh sekali guih, tak guih ni maksud dah, sekali terus. Subuh, habis main subuh 2 khul, boleh faham? Lohak 2 khul, dah berapa dah? 4. Asar 2 khul, dah berapa dah? 6. Maghrib 2 khul, dah berapa dah? 8. Isyak 2 khul, dah berapa dah? 10. Senang tak senang? Senang. Mudah. Nak bagi faham, yang tu kalau kita yang susah nak buat beramal, tapi orang yang senang buat beramal, direct terus lagi bagus. Boleh faham ya? Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang terakhir tuan-tuan, sepatutnya 10, saya boleh cerita 3 dah. Baik, cerita banyak-banyak apa? Faham tak faham sudah. Dia cerita apa? Kalau cerita banyak bid'ah. Gitu lah. Tuan-tuan, apa dia? Yang ketiga, menyebabkan hati kita hari ni mati. Wasalisu idda'aitum adawata iblis wa wallaitumuhu. Apa dia? Kata Ibrahim bin Adham, menyebabkan hati kita ni duk hitam hari ni tuan-tuan. Susah sangat nak bersih tuan-tuan. Daripada dah hitam nak bersih pun susah, disebabkan kita ni berkata di mulut dan lidah kita, iblis dan syaitan adalah musuh kita. Tetapi kita hari ni subhanallah,
seumpama menganggap iblis dan syaitan sebagai member kita. Faham tak ni tuan-tuan? Iblis dan syaitan ni macam musuh kita, tapi kita anggap macam kawan kita dah hari ni. Itu berbalik ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kata Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Jangan kamu tengok keburukan yang ada pada diri orang lain, tapi tengok keburukan yang ada pada diri kamu. Tengok baik orang, tapi jangan duk tengok baik kita. Sebab apa tak boleh tengok baik kita? Sebab sagi ada sikap sum'ah. Tuan-tuan, sum'ah tu apa? Sikap yang bukan sum'ah tuan-tuan. Sikap yang boleh al-qawadih, sifat yang paling dicela. Bila kita rasa seronok tuan-tuan buat amalan, kita rasa syok tuan-tuan, kita rasa sempoi tuan-tuan, kita akan habaq ke orang. Hantar dah, semalam aku qiyam mulai 2 pagi sampai 4 pagi, menerak terterak dia cerita ke orang tuan-tuan. Semalam hantar dah, amalan aku tiap-tiap hari zikrullah subhanallah sampai 40,000 kali. Dahsyat tuan-tuan, cerita ke orang. Amalan tak payah nak cerita ke orang. Dia cerita apa dia tuan-tuan? Baik kita biar Allah ni yang tahu. Biar kita muhasabah diri kita. Tuan-tuan tak muhasabah ni masuk dia apa? Tengok kekhilafan yang ada dalam diri kita. Orang yang baik kata ulama, bila dia buat banyak amalan, maka dia merasakan amalan itu sedikit. Orang yang rasa diri dia hebat, dia meletakkan diri dia buat banyak amalan, sehingga dia meletakkan orang yang berada di sekeliling dia amalan hanya saja sedikit. Wa'ayazubillah min zalik. Tuan-tuan, yang terakhir saya nak bawa kepada tuan-tuan satu kisah yang bernama Ubay bin Umair. Tuan-tuan ingat kisah ni lah? Tuan-tuan bisa dengar kisah ni? Siapa yang bisa dengar, tengok dalam TikTok saya bisa. Ubay bin Umair ni tuan-tuan, satu orang lelaki yang dia kena test marketing. Test marketing pula dah. Test power tuan-tuan. Satu orang perempuan tuan-tuan, bila dia duduk jadi segok punya segok ni tuan-tuan, ialah tuan-tuan kisah dia balik-balik rumah tuan-tuan tahu. Dia ni perempuan yang sangat-sangat cantik. Dia balik-balik rumah, dia kata, abang, hang tengok, hang rasa muka aku segok tak? Ni bahasa Penang tuan-tuan, tapi dia tak cakap dia Penang tuan-tuan, yang dia ni pula. Hang rasa muka aku segok tak? Suami dia kata apa? Hang memang segok pun, dalam kawasan ni hang memang paling cantik, hang paling segok. Habis pada tu, perempuan ni kata apa? Wahai suami aku, hang rasa aku ni boleh tak? Laki-laki yang duduk kat luar ni boleh tak suka kat aku? Habis pada tu, kata suami dia kata apa? Wahai isteriku yang tercinta, kalau hang ni cerita dia, memang semua lelaki suka kat hang sebab hang segak. Ni faham tuan-tuan? Habis pada tu, subhanallah, kata lelaki tersebut, apa kata? Hampir try satu orang lelaki yang bernama Ubay bin Umair. Sampaikan perempuan ni kata apa? Isteri dia kata apa? Betul ni, hang bagi aku goda Ubay bin Umair. Maksud goda ni apa? Buat maksiat. Bila cerita dengar macam tu, lelaki dia bagi green light tuan-tuan. Okey, hang pergi. Bila pi ni tuan-tuan, perempuan ni, isteri kepada suami dia ni, cerita dia pi cari-cari Ubay dekat Mekah. Waktu tu dekat Masjidil Haram, Ubay bin Umair waktu tu jadi qadi di Mekah, di Masjidil Haram. Sampaikan jumpa Ubay bin Umair, perempuan tersebut buka dia punya niqab tuan-tuan. Bila buka niqab ni, tunjuk kecantikan wajah kepada Ubay bin Umair. Tuan-tuan bayangkan, subhanallah, waktu tu Ubay bin Umair terkedu tuan-tuan. Ubay bin Umair kata, wahai wanita, sebab apa hendak tunjuk muka hang ni? Tutup balik. Sehingga kan kata wanita tersebut, wahai Ubay, hari ni aku mai aku nak goda hang. Lagu mana pun hang cakap, aku nak goda hang juga. Lalu kata Ubay bin Umair, Ubay bin Umair ni cerdik tuan-tuan. Dia kata apa? Wahai wanita, boleh hang nak goda aku, tapi hang boleh tak jawab 4 soalan ni? Hang jawab 4 soalan lepas ni, tak apa, kita jalan apa yang kita nak. Tuan-tuan bayangkan waktu tu Ubay bin Umair kata apa? Yang pertama, wahai wanita, aku nak tanya kepada kamu, ketika mana malaikat maut mengambil nyawa aku, adakah waktu tersebut kamu sempat untuk berzina dengan aku? Boleh faham tak tuan-tuan? Perempuan tu cakap apa? Wahai Ubay, aku memang takkan sempat untuk berzina dengan kamu. Waktu tu malaikat maut nak ambil nyawa aku. Dan sampaikan kata Ubay bin Umair, bagus, kamu adalah orang yang bertakwa di sisi Allah. Wahai Ubay, sampaikan Ubay kata, wahai wanita, ketika mana kamu berada di alam barzah, ketika mana kamu berada di alam kubur, adakah waktu tersebut kamu sempat untuk berzina dengan aku? Wanita tersebut kata, wahai Ubay, mana aku sempat, waktu tu aku nak bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Sampaikan subhanallah kata wanita tersebut, sehingga kan Ubay bin kata, wahai wanita, waktu mana kamu
di mizan. Waktu mana kamu di mizan, timbangan kamu baik dan jahat sama kata aja. Adakah kamu sempat untuk melakukan zina dengan aku? Perempuan tu kata, wahai Ubay, aku takkan sempat wahai Ubay. Dan yang terakhir kata Ubay, waktu mana kamu di titian sirat, adakah kamu sempat untuk melakukan maksiat dengan aku? Kata wanita tersebut, wahai Ubay, aku takkan sempat berzina dengan kamu. Sampaikan ibu-ibu ayah-ayah, bayangkan wanita tu dengar soalan Ubay bin Umair, dia boleh cunggit pergi balik. Tak cunggit ni apa? Pergi terus balik. Bila punya balik ni tuan-tuan, subhanallah, suami dia jadi pelik. Cakap, tak terah dah bini aku ni. Habis pada tu, isteri dia kata apa kepada suami dia? Hanglah suami yang aku kenal, suami yang malah ibadat dia kepada Allah. Sampaikan laki tersebut jadi, hai, ni jadi pelik ni. Sampaikan laki tersebut pergi jumpa Ubay bin Umair, menyatakan, wahai Ubay bin Umair, hang buat apa kat isteri aku ni? Sampaikan kata Ubay bin Umair, aku buat apa? Sampaikan kata laki tersebut, dulu isteri aku ni adalah satu orang pengantin yang duduk dalam rumah tangga aku. Aku seronok dengan dia, aku bahagia dengan dia. Dia adalah pengantin dalam kehidupan aku. Tetapi sekarang wahai Ubay bin Umair, dia ni adalah satu orang wanita yang kuat ibadat dia kepada Allah. Allahu Akbar. Boleh faham tak tuan-tuan kisah dia lagu mana? Dengan soalan kita boleh mematikan orang yang nak buat maksiat. Dengan soalan kita boleh merubah hati orang tersebut daripada nak buat benda yang tak baik, akan meletakkan perkara-perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup ni, saya nak bagi zikir Rabbaniyah, ijazah sanad daripada guru saya Ustaz Haji Jeffrey Abu Bakar Mahmudi. Tuan-tuan amallah. Kalau tuan-tuan nak amal, alhamdulillah. Tuan-tuan, zikir dia setiap hari. Yang pertama, istighfar sebanyak 100 kali. Yang pertama, istighfar macam mana? Ringkas boleh, panjang sikit pun boleh. Astaghfirullahalazim boleh, ataupun astaghfirullahalazim allazi la illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, selawat atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagaimana kita duduk selawat ni. Ataupun kita nak selawat Allahumma salli ala Muhammad, itu pun dah memadai. Tapi yang lebih baik adab kita kepada Rasulullah sayyidina. Yang ketiga, tuan-tuan, subhanallahil azim wa bihamdi, yang ada lagu Raqib Majid, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Berapa kali? 100 kali. Mi'atah. Dah 300 dah kan? Yang keempat, afdalul zikril fa'lamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali? 100 kali. Boleh faham tuan-tuan? Tu tahlil. Dan juga yang berapa dah? 4, 5 5 dah. Maksud 5, al-baqiyatu as-salihat. Bermakna al-baqiyat as-salihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa kali? 100 kali. Dan yang keenam, baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa kali? 100 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nak bagi apa? Nak bagi yang mana kalau kita nak baca hasbunallah pun boleh, tidak ada masalah. Baik. Nak baca berlagu boleh, nak baca dalam keadaan tak berlagu tak ada masalah. Baik. Yang ketujuh apa pula? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 100 kali. Berapa dah? 700 kali. Menerak Ustaz, 700 Ustaz. 100 tadi pun rasa merangkak dengan 700 Ustaz. Kerana ni tuan-tuan, 700 ni
tuan-tuan pakai tasbih digital. Tuan-tuan tak tasbih digital ni? Ataupun hari ni tuan-tuan dah ada tasbih digital, ada tasbih yang kita duk pakai kayu kokor tu ada tuan-tuan, bukan kayu tokok, kayu kokor. Tak kira pening pula. Tokok tu kalau tokok pada orang, ni kayu kokor. Kayu tu kayu mahal tuan-tuan. Tu yang kalau orang beli awak duk mahal sangat. Kayu tu RM130. Sebab kayu tu tuan-tuan padat. Dan kita pegang tu kita rasa sedap tuan-tuan. Sedap ni cerita dia tuan-tuan kena try sendiri. Sebab bila kita pegang tu dia rasa lembut tuan-tuan. Dia. Tapi jangan duk ni pula. Tuan-tuan, ayat-ayat ni saya pesan lagi. Zikir kalau boleh 700 tu jangan non-stop. Boleh faham tak? Contoh kita nak istighfar. Habis istighfar tu Mamai maklum panggil. Maklum panggil Pak Long. Pak Long hang. Mai minum yang kopi dulu. Ni Pak Long lebat ni. Pak Long kata salah aku nak istighfar. Kalau waktu tu kita istighfar 50, kita kena ulang balik sekali. Tu ilmu tasawuf. Kena ulang balik. Menerak Ustaz. Nak baca balik Ustaz. Tuan-tuan, tak apa, ulang balik tak apa. Sebab kalau tak ulang boleh tak? Boleh, tapi tak seronok lah, tak ada keberkatan. Sebab waktu tu kita ada zikir, kita ingat apa? Ingat Allah. Tengok-tengok minum air kopi. Habis minum air kopi, rik tuan-tuan. Buat apa? Lenak. Ngangau dia tu, habis. Boleh faham? Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan zikir rabbaniyah itu adalah penutup pada tuan-tuan. Tuan-tuan, ya ibu-ibu, saya minta maaf ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa surau, saya lupa nak maklum. Tujuan saya main ni 3 hari tuan-tuan. Saya tadi baru surau Al-Furqan kat Putrajaya. Malam ni lah dekat Perisik surau Fathur Rahman, Perisik sebelah juga dekat Putrajaya. Kami 3 hari dekat sini. Esok saya akan balik tuan-tuan. Cuma tujuan kami main ni tuan-tuan, saya lupa nak maklum pada ahli jawatan kuasa masjid surau, saya minta maaf. Tujuan kami main ni, saya dengan sahabat saya Ustaz Syafi Yusof Ghani, Ustaz Firdaus Syahul Hamid, orang panggil 3 mamu tuan-tuan. Saya bukan mamu, saya mamai. Faham tak faham sudah tuan-tuan? Nampak muka bukan mamu tuan-tuan. Tuan-tuan, saya main ni cerita dia nak minta sumbangan kepada tuan-tuan, ayah-ayah, untuk dana surau Asy-Syakirin balik pulau. Tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan tengok dalam Facebook. Tuan-tuan ada hisap kan? Tuan-tuan type surau Asy-Syakirin, surau Asy-Syakirin. Tuan-tuan tengok dalam tu sekarang ni dah penambah baikkan taraf naik surau. Surau sekarang ni dah dapat dalam 800 ribu tuan-tuan. Sekarang ni surau memerlukan 200 ribu lagi untuk menaikkan taraf dia. Sebab dekat Penang ni tuan-tuan, surau kalau tuan-tuan macam ni juga, surau yang duduk dalam taman, sebab susah sikit, maka kami buat juga dengan dalam keadaan penuh, dalam keadaan usaha. Sebab tanah kat Pulau Pinang ni tuan-tuan sedia maklum, dia susah sikit, dia macam tanah dia mahal tuan-tuan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah daripada kerajaan negeri Pulau Pinang, wakaf negeri Pulau Pinang dapat juga tempat tersebut. Tapi kami nak cari dana nak bangunkan surau. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak sumbang, satgi saya tuan-tuan letak satgi saya letak tabung. Terima kasih. Ni abang. Terima kasih bang. Saya letak tabung tu tuan-tuan. Tuan-tuan sumbanglah banyak mana pun. Ustaz, kami tak buat dompet lah Ustaz. Tak apa, saya tunggu insya-Allah. Lepas ni je kan? Insya-Allah. Ustaz, saya ingat saya nak bank in dah Ustaz. Tak apa, jumpa saya. Ustaz, boleh tak Ustaz tunggu saya? Boleh. Tapi hangpa jangan suruh aku tunggu sampai malam esok. Menerak aku pula saya nak tunggu. Boleh faham tak tuan-tuan? Saya tunggu insya-Allah. Tuan-tuan, sumbanglah sebanyak mana tuan-tuan. Sebab sumbangan tuan-tuan ni kami akan bagi kepada surau Asy-Syakirin untuk menaikkan taraf. Tuan-tuan kena ingat tau. Setiap sumbangan tuan-tuan, contoh tiang yang duk buat ni tuan-tuan, orang duk semayang, orang duk sandak ni tuan-tuan, tuan-tuan dapat pahala. Yang mana lantai orang duk semayang sujud ni tuan-tuan, tuan-tuan duk sumbang asbab daripada duit tuan-tuan, masuk dalam kumuk ni tuan-tuan, akan dikira asbab daripada kebaikan dan juga sedekah yang kita buat ni. InsyaAllah ibu-ibu, ayah-ayah, ibu-ibu yang ada rantai emas ke gelang emas tu, emas tak masuk dalam kumuk lah tuan-tuan, masuk dalam tabung tu, insyaAllah akan dikira nanti. Amboi Ustaz, kemas tabung pula. Tapawai dia tak kira ibu-ibu. Kalau tolak memang orang tak ambil. Emas insyaAllah. Gurau ibu-ibu nah. Allah Ta'ala alam. Kalau ada ayah-ayah, kalau ada dompet pun boleh masuk sekali. Tapi IC dengan lesen kenderaan saya tak mau ambil lah. Okey, faham gurau. InsyaAllah ibu-ibu, ayah dimuliakan oleh Allah SWT. Yang terbaik dan baik semua datang daripada Allah. Yang tidak baik, kekurangan, khilaf, jahil itu pada diri saya sendiri. InsyaAllah akhir kalam kita tangguh dengan tasbih kafarah, surah Al-Asr dan juga selawat tafrijah. Boleh nah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به حوائج وتنال به الرقائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. InsyaAllah jazakumullah khair jazak kepada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.